Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fizuddin bin Abdul Jalil. Nombor metrik D15307512. Kawan saya cakap-cakap. Saya Muzamil bin Munir, nombor metrik di 15207390. Fi hadzal yaum nahnu sanuqaddim terpeleot lidah kau, awaridul ahliyah, iaitu ahli-ahli yang terlibat dalam sesuatu akad di dalam fiqh muamalat. Okey, kita pergi ke slide seterusnya. Okey, awarid ahliyah. Awarid ahliyah ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 7 awarid ahliyah. Okey, 7 awarid ahliyah. Yang pertama adalah junun. Junun iaitu gila. Okey, yang kedua adalah ateh. Ateh tu apa dia? Pengsan. Betul? Artis ni dia lebih kepada bukanlah artis sebenarnya, pembetulan al-aitahu. Oh, Al-aitahu al-itahu. ni adalah kurang akal dia. Kurang Dan kalau akal. dari pengertian dia lebih lanjut, sekali kita akan hurai lah. Okay, yang seterusnya adalah sakar. Sakar tu adalah Memabukkan. memabukkan, bukan gula ya. Okay, naum, tidur. Lepas tu safa, ghuflah dan arma'. Okay, dia punya apa benda apa semua kejap lagi kita akan terangkan dekat next slide. Okay, next slide kita adalah tentang al-junun. Al-junun ihtilal fil quwwatil mumayyizah bainal umur husna wal qabihah madrakah lil awaqib. Okay, baik. Aha. Oh, Junum ni adalah orang kata gila lah. Gila kalau nak cakap macam ni, gila lah, gila. Dia macam dia tak boleh menjadi ahli dalam fiqh muamalat sebab dia gila lah, iaitu dia macam contoh yang kita dapat input daripada tempat ni, dia kata gila tu adalah sesuatu kerosakan dalam akal yang mencegah berlangsungnya perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang bertentangan dengan syarat ibadah iaitu niat. So maksudnya dia tak boleh nak jadi orang yang waras lah. Dia tak boleh, niat dia tu bukan atas kawalan dia. Dia buat tu atas benda-benda yang rosak. Macam mana nak cakap? Dia Okey, tak bahasa mudah dia, dia sebenarnya kita sendiri dah faham lah benda ni kan. Gila tu gila. macam mana. So kalau ada yang persoalkan, kalau tiba-tiba orang tu gila, okey, hari sebelum tu, yang hari yang dia buat akad tu, dia tak gila, tapi hari kemudian tu dia tiba-tiba dia gila. Tiba-tiba dia tidur kan, dia bangun daripada tidur, tiba-tiba dia jadi gila. So akad tu dah berlangsung sebelum dia gila. Maksudnya dia berlangsung ketika mana dia masih Belum waras. masih waras. So akad tu tak terbatal pun. Yes. Dan kalau gila ni, dia bahasa mudah dia orang yang Dia tak boleh luar kewarasan akal. luar kewarasan akal. Tindakan dia tu kita sendiri macam sampai tahap kita boleh cakap, gila lah Mamat ni. Tu so bukanlah maksudnya gila yang biasa-biasa. So gila dia tu memang gila yang dia sendiri tak sedar apa yang dia buat. Dia Yes. sendiri tak tahu apa yang dia buat. Bukan yang dibuat-buat lah. Kadang-kadang orang kita ni banyak dibuat-buat gilanya. So gila yang tak boleh dibincang lah. Cerita kalau yang dibuat-buat tu. Ni gila yang masih boleh dibincang ni adalah gila yang maksud dia bukan gila yang dibuat-buat. So kalau orang tu betul-betul gila, dia punya segala apa yang daripada sudut muamalat tu tak sah dan tak wajib atas dia untuk menurut segala hak-hak fiqh muamalat. Okay, seterusnya adalah al-idhu. Al-idhu ifana syiah an-zat tujibu halalan fil aqli fayasir sahibah mukhtalit al-kalam ba'da kalamuhu yashbahu kalam al-aqla
Lepas tu wa ba'dahu yashbahu kalam mujanin. Okey, baik. Atih ni maksud dia tadi yang kita tahu adalah kurang akal. Kurang akal. Yang mana kita boleh tahu dia mempunyai kelemahan dalam akal sehingga dia macam orang kata kurang akal ni boleh meracau-racau. Dia lebih kurang macam gila, betul? Dia lebih kurang. Alat itu ni kalau ikut apa yang kami dah kaji lah, maksud dia adalah lebih kepada dungu, ataupun kan, apa yang dia cakap ni kadang-kadang boleh pakai, kadang-kadang tak boleh pakai. Maksud dia Dia macam lembab dia lah. ni Lebih kurang lembab. kurang waras lah. Dia macam slow sikit lah. Lebih kurang lembab. Kadang-kadang dia apa yang dia cakap ni kita boleh terima kat akal, tapi kadang-kadang dia apa yang dia cakap tu kita macam cakap betul ke apa yang dia cakap ni kan. So kita macam a bit curious kat situ. So kalau Yes. jadi kat situ kita merasakan orang ni ma'tuh ataupun kita panggil kurang akal, maksud dia kurang akal ni dia punya pemikiran tu masih lagi di tahap kanak-kanak. So dia belum dipanggil mumayyiz. So pemikiran dia je, tapi badan dia dah dinampak Dah sebagai nampak mumayyiz. macam- Tapi dah macam pemikiran dia matang tu lah. masih Tapi pemikiran dia belum kurang. mumayyiz. So kalau dekat situ Dia dalam kategori segala syaratnya masih dia punya akad tu tak sah. Dia sebagai ahli apa? Dia Ahli macam awarid lah. ni Awarid dia ahli terbatas lah kat situ, terhalang. Okey. So seterusnya kita pergi kepada yang seterusnya adalah asifhu fahuwa khifah ta'ridu lil insan tahmilu 'ala al amal bi khilafi mawjibul akal wa syara'. Okey, asifhu ni adalah dia membawa maksud bodoh. Demensia. Bukan bodoh. Bodoh kan. Bodoh. So kalau daripada sini as-safih, maaf saya. Safih ni adalah bodoh, iaitu kelemahan yang terdapat pada seseorang yang menyebabkan ia berbuat dalam hatinya menyalahi apa yang dikehendaki oleh akal yang sihat. Maksud dia dia buat harta dia tu, tapi dari sudut pandang akal kita merasakan benda tu tak sepatutnya dibuat. Maksud dia kita merasakan yang sepatutnya kau tak buat pun. Contoh Hafizuddin dia ada harta berjuta-juta, tapi dia melakukan satu yang tak pada akal waras, pada pemikiran hakikat akal kita, benda tu tak sepatutnya dilakukan. Tapi Hafizuddin melakukan perkara tu. So kita merasakan macam dia betul Hafizuddin buat macam tu So dari sudut tu So dia nampak macam safih lah. Dia nampak macam dia safih. So Tapi dekat apa yang kita kaji kat sini, apabila sifat safih mengiringi kedewasaannya, mengikuti perubahan dia punya ni lah, umur dia, ia dihalangi bertindak atas hartanya. Dalam hal ini para ulama bersepakat dasarnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 5 yang mafhumnya adalah jangan kamu berikan harta kepada orang safih yang Allah telah menjadikanmu sebagai pemeliharaannya. Kemudian Allah dalam ayat yang seterusnya Allah memperingatkan kita, iaitu dengan mafhumnya ujilah anak yatim, anak-anak ia sampai ia mencapai umur dewasa. Jika kamu telah mengetahui ia cerdas, berikanlah hartanya kepadanya. Maksudnya kat sini safih ni dia lebih kepada anak-anak yang belum lagi mencapai umur had umur dia. So kat sini bodoh yang macam saya cakap tadi lah, dia orang tu melakukan sesuatu yang tak sepatutnya dilakukan pada harta dia. Macam tu.
So kita pergi kepada yang seterusnya, slide seterusnya. Seterusnya adalah al-ghuflah. Al-ghuflah min sur ضع فبعض المملكات النفسية التي لا تخل بالعقل ولكنها تؤثر في سلامة تقدير وحسن رأي وأدرك مصلحة راجحة في تصرفات. Okey, baik. Al-ghuflah ni sekejap Okey. Okay, al-ghuflah ni kalau kita masukkan dia adalah macam lalai lah, lalai. Ataupun kita boleh cakap dia macam lupa lah. Lupa. Okay. Okay, lupa ni kita boleh cakap dia macam dia menampilkan sesuatu dalam ingatan yang pada waktu diperlukan. Dia tak mampu tau. Dia macam, ya kita pun dah tahu zahir dia lupa ni macam mana. Pelupa kita tak ingat kan. So bila dia macam seseorang yang pelupa, dia tak boleh nak jadikan dia adalah seseorang yang ahliah. So dia termasuk dalam apa tajuk kita ni, awarid. Okay, baik. Bila dia jadi pelupa, dia macam nyanyuk lah orang kata. Dia macam sikit-sikit dia macam tak ingat. Contoh semalam dia dah melakukan akad tu. Katakan tiba-tiba dia dah melakukan akad tu semalam. Kena pula hari ni dia tak ingat. Dia bangun-bangun dia tengok apa Kenapa boleh orang ambil barang dia? kenapa barang dia tak ada apa semua. Contoh kalau dia akad sesuatu dia ambil pula, kenapa barang yang ada kat sini ni barang siapa. So benda tu dia macam dia tak sah lah untuk menjadikan dia ahliah kepada fiqh munakahat. Okay, seterusnya an-naum. An-naum فطور طبيعي يعتري الإنسان لا يزيل العقل بل يعطله كما يعطل الحواس فتتوقف عن العمل والإدراك فلا تعتبر أقواله وتصرفاته ولا يؤخذ بها. Okey, an-naum ni kalau kita betul-betul faham, dia berasal daripada perkataan nama yanumu. Okey, nama yanumu tidur lah. So itu apa yang kita faham. Tapi daripada sudut yang kami kaji adalah dia satu halangan yang mencegah untuk kita buat apa-apa pun. So kalau kita tidur, maksud dia maksudnya kalau kita tidur, maksudnya segala apa yang kita buat itu kita tak sedar, di luar kesedaran kita. So maksud dia, contoh dia lah, tidur ni maksud dia bukannya koma ke apa kalau sahabat-sahabat sekalian. So tidur ni maksud dia kalau dari segi pemahaman saya, tidur lah. Tidur yang biasa kita tidur malam-malam, macam tidur biasa, mimpi apa semua tu. So kadang-kadang kita akan termimpi aku jual aku punya kereta dengan harga RM500. So tiba-tiba dekat depan sebelah bawah katil kita, contoh bawah katil kita adalah sahabat kita. So tiba-tiba sahabat kita pun kata, okey aku beli dengan RM500. So dekat situ akad tu jadi tak sah. Yes. Sebabnya dia lah kita bercakap dalam tidur. So kita tak sedar benda tu. Tiba-tiba besok pagi kita bangun, asal kawan kita bagi kita 500, dia ambil kereta. So kat situ benda tu tak boleh lah. So benda tu dia membatalkan akad tu. Dia jadi penghalang kat akad. Okey, seterusnya al-irma fahuwa futur ghairu asli biduni mukhazara yu'tilul qawiyul muharrakah lil insan awil qawiyul mudarrikah fihi wala yazilul akal. Okey, al-irma ni maksud dia adalah pengsan, iaitu satu halangan yang mencegah pemahaman khitab lebih banyak daripada pencegahan tidur terhadapnya. Maka berlakulah padanya apa yang berlaku dalam keadaan tidur kerana ia lebih banyak daripadanya, menjadikan membatalkan wuduk dalam keadaan bahkan dalam solat. Okey, maksud dia kat sini al-irma ni, pengsan ni maksud dia contoh dia macam ni lah. Contoh bahasa mudah dia, kita tengah berurus niaga, tiba-tiba kita pengsan. Benda tak sah. Benda tu jadi terbatal. Dia jadi tak sah. Okey. Okey, seterusnya adalah yang terakhir. Yang terakhir adalah Sakar fahuwa halatu tasibul insan min tanawalul musakkarat allati tasdarul
أبخزة إلى الدماغ فتعطل العقل عن العمل والإدراك والتمييز بين الحسن والقبيح ila waktu muhaddad. Okey, maksud dia asakar ni adalah Mabukkan. memabukkan. Dia bukan masuk gula tau. Memang Dia kita bukan belajar maksud dulu dia gula. gula ke apa ke. Kalau kita kaji, asakar ni adalah maksud dia gula. Tapi sebenarnya maksud dia adalah Mabuk. mabuk. Dia maksud dia kita hilang akal sebabkan arak ataupun yang Menyerupai arak. benda-benda yang memabukkan lah. Sampai satu tahap tu benda yang kita cakap ni kita tak sedar pun. Yes. Okay, so maksud dia bila contoh dia macam ni lah. Kita tengah mabuk, tiba-tiba orang datang, weh aku nak beli kau punya aku nak beli kau punya handphone dengan harga sekian-sekian. Tapi dalam keadaan mabuk tu kita berkata, okey aku jual, okey aku jual dengan harga yang kau minta tu. Tak jadi bila tiba-tiba kita ni kalau ikut dari sudut hukumnya benda ni jadi tak sah. Sebab apa? Sebab dia tengah mabuk. Okey. Okay, kalau kita tengok, okay, yang apa yang kita orang dah kaji, mabuk ni terbagi kepada dua tau. Satu, mabuk yang disebabkan oleh usaha pelakunya. Okay, yang lagi satu, mabuk yang mabuk yang disebabkan oleh usaha yang terlarang. Okay, maksudnya satu mabuk dia minum arak, yang benda yang berdosa. Lagi satu mabuk ni contoh dia macam ada ambil ubat. Faham tak? Dia macam dia terpaksa ambil ubat-ubatan sehingga yang menyebabkan dia mabuk. So bila once kalau dia dah tahu dia ambil ubat tu boleh menyebabkan dia tak sedar, dia boleh segala percakapan dia tu macam di luar capaian dia. So akad tu jadi tak sah. Dia tak boleh jadi orang ahliah. Dia tak boleh jadi ahli dalam fiqh muamalat. So itu adalah antara dari segi mabuk. Next slide. Okay, ni slide sakar yang tadi tu. Okay, ni slide yang seterusnya. Okey, tadi kita dah berkata mengenai Asifhu dia dari sudut pandangan para ulama pula Asifhu ni adalah Berhenti dulu. okey, seterusnya kita pergi kepada slide yang seterusnya iaitu Asifhu. Tadilah yang kita dah bincang tadi. Asifhu ni kalau ikut perbincangan para ulama dia dibahagikan kepada dua kerana ada perbezaan pendapat di situ. Yang pertama adalah qaulul awal jumhurul fuqaha minal malikiyah wa syafi'iyah wal hanamilah wasahiban minal hanafiyah ila anna safih يهجر عليه فيمنع من التصرفات القولية من بيع وإيجار وحبة وغير ذلك وإذا وقعت هذه التصرفات كان غير صحيحة. Okey, daripada pendapat Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali dan beberapa orang daripada pengikut Imam Hanafi mengatakan dia dilarang daripada beberapa sudut, iaitu daripada menjual, lepas tu daripada sudut jual belilah, maksud dia dari sudut jual beli, lepas tu daripada sudut hibah dan yang sebagainya. So seandainya berlaku benda ni tak sahih lah dia kata. Okey, daripada Qaulusani ذهب أبو حنيفة إلى عدم الحجر على البالغ ولو كان سفيها لتمام أهليته وإن في الحجر عليه إهدار لكرامته وأدميته ولا يكون المال أعز من النفس الإنسانية. So daripada sudut Imam Abu Hanifah pula mengatakan kalau orang tu dah baligh dan tiba-tiba dia melakukan benda tu dan maksud dia orang yang melakukan tu dia dah menyempurnakan perkara tu. So harta tu tak boleh diambil semula melainkan minan nafsil insania, daripada apa orang cakap tu macam mana nak cakap
hati budi orang tu lah. Kalau tiba-tiba orang tu nak bagi, so Atas diri sendiri. pulang balik. Okay, so seterusnya kita pergi ke slide yang seterusnya. الشخصية الاعتبارية للعاقدين أو إحداهما. Okay, maksud dia kat sini kalau sebelum ni kita dah mempelajari tentang antara muamalat secara individu. Kalau asyakhsiyah al-i'tibariyah lil aqidain atau ahadihima adalah dia lebih kepada keahlian bermuamalat yang melibatkan syarikat atau sesebuah institusi. Okey, dekat sini kami dah ringkaskan. Kalau dalam buku dia di muka surat 2 Kalau dalam buku dia di muka surat 229. Okey, dekat dalam slide ni kami dah ringkaskan. So yang pertama sekali dalam perenggan tu dia menerangkan tentang ta'ni i'tibaril munsyi'ah allati tarmi ila hadaf muayyanan syakhsan mustaqallan an ashkhasul maknawin la awil qa'imina 'alaiha. Okey, seterusnya dia menerangkan tastati'u biwasitatiha an laku wa tata'aqad. Kemudian dia ada legak menerangkan tentang antakunu da'ina wa madinah. Dan seterusnya antulzamu bil huquq. Dan yang terakhir sekali dia menerangkan tentang taltazimu bil wajibat mislu syakhsi tabi'i. Okey, Seterusnya adalah al-juhud wal amwal min anas al-adidain fi sabil al-iktisab wal mushtarak al-munaq al-am. Seterusnya dia ada membincangkan tentang al-syarkat wal mu'assasat al-mukhtalifah. Dan arafa sahib mu'jam al-lughah fuqaha wa syakhsu al-i'tibari. Dan ma ya amil muamalah al-insan fil alzam wal altizam duna ayyakuna mu'in ashkhas. Dan yang terakhir adalah wayatlaq alaih aidan syakhsu ma'nawi wa syakhsu hakami. Okey, baik. Okey, baik. Kita pergi ke slide yang seterusnya mengenai wilayah wal wikalah wal fadalah fil ta'aqid. Okey, baik. Poin yang pertama, ibram akad an ghair bil wilayah. Al wilayah fil lughah nasrah wal mahba wal qudrah was sultan. Fi istilah sultah syariah tamkinu min tathbatu lahu min ansya uqud min ghair wa tanfidhuha wa tartib atharuha asyariah syar'iyyah 'alaiha min waqtu tasrifah duna ihtiyajah. Okey, baik. Ibram al-aqad an ghair bil wakilah. Wikalah. Okey. Sebelum tu wilayah ni ialah tentang dia membuatkan akad tu, masuk meteraikan akad dengan diri sendiri dengan syarat-syarat seperti baligh, Islam, berakal dan sebagainya. Okey, baik. Seterusnya ibram akad an ghair bil wikalah. Al-wikalah fil lughah. Okey. Wikalah fil lughah al-hafzu wal i'timar wa tafwir al-amru ila ghair fi istilah aqama ghair maqam nafsi fi ma yaqbalu naiba min tasrifat. Okey, baik. Wikalah ni adalah wakil. Okey, wakil. Dia memeterai akad tu melalui wakil. Contoh antara muamalat dia mewakilkan kepada pembeli, contohnya misal. Okey, dia mewakilkan kepada orang yang nak akad tu. Okey, dan yang terakhir ibram akad an ghairil bil fadalah. Al fadalah fil lughah isma li ashtighal syakhsu bima la ya'inuhu
نسبه إلى فضول جمع فضال في الاصطلاح الصرف في الحق غير بلا أذان منه أو من شرع. Okey, Bilfadalah ni adalah dia memeterai. Maksudnya macam memeterai akad lah. Dia menjadikan akad tu sendiri hak orang lain tanpa ada keizinan. So maksudnya dia melakukan akad tu tanpa keizinan orang lain. Dia buat dia seorang saja. Okey, baik. Slide yang seterusnya kita pergi kepada mahalal akad. Mahalal akad kita boleh nampak ada 2 poin kat situ. Ma'ud au mutbarak bih dan aud. Okey, baik. Ma'ud fil ma'awadat wal mabarat bih fi متبرعات هو جزاء مهمة من محل العقار لأن تعاقد يكون بالخصوص وواقعا عليه فهو الذي تتعلق به أحكام العقار وأثاره ولا بد لكل عقار من هذا الجزاء فهي بيع ويكون معود هو البيع. Okay, baik. Dan seterusnya al-aud fil lughah min adun ya'udun du'an al-khulafa wal khalaf wal badal fil istilah ma yadifu alaih jahatu muthamanah bi'akad wa huwa am fil nakur wa ghairuha wa huwa yakhtalif an thaman alladhi huwa khas bil nukur wa yata'allaq bil dhammah. Okay, baik. Bagi untuk keterangannya adalah out ni kita boleh cerita ia sebagai sebuah pertukaran. Nah, dia macam dia serahan sebagai tukaran dalam sesuatu akad. Kita boleh bagi sebagai contoh, kita dalam jual beli kita ada duit. Okey, kita ada duit dan kita ada barang. Dan duit tu perlulah ditukarkan dengan senilai harta duit tu dengan barang. Contoh kita nak beli Maggi dalam 5 pack harganya dalam RM4.50. So duit yang kita perlu bagi adalah RM4.50. So tukaran tu adalah nilai yang sama. Itulah aud. Okey, minta maaf atas notifikasi Shopee. So kita terus lagi. Tukaran dalam akad ma'awadat iaitu pertukaran. Contoh jual beli, ijarah dan lain-lain. Tapi ia tidak berlaku dalam tabarru'at. Okey, sebab tabarruk ni ia tak perlu tukaran. Tabarruk ni kita boleh kata macam hibah lah, hadiah. So bila kita bagi hadiah, kita tak perlukan balasan. Tapi bila aud, kita perlukan balasan. Aud, kita bagi sesuatu yang senilai dengan barang yang kita nak lah. Itu dalam fiqh muamalat ni. So bagi tabarru'at ni dia hibah. Hibah so maksudnya kita bagi barang tu tanpa mengharapkan balasan. Itu adalah konsep dalam tabarruk. Maka dalam hal ini tak ada sebarang pertukaran dari pemberiannya. Sebab akad hibah ialah pemberian tanpa harapkan balasan. Okey, baik. Itu saja buat untuk kumpulan kami. Jika ada kesilapan, harap dapat dimaafkan dan kita boleh rujuk sama-sama dengan kita punya ustazah. Dan jika ada sebarang persoalan, insya-Allah kami akan balas. So ini jelah slideshow kami. Harap boleh digunakan untuk pembelajaran kita semua dan semoga dengan kekurangan yang kita hadapi sekarang ni memberikan hikmah, 1000 kali hikmah berbanding kesenangan-kesenangan yang kita dapat di kelas-kelas yang lepas lah. Mungkin kelas kali ni kita agak kekurangan, tapi insyaAllah ada hikmah di sebaliknya. Jadi itu sahaja daripada kami. Saya Hafizuddin dan kawan saya Muzammil. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.